Apa khabar? Boleh dengar ke suara Kak Yong? Okey, hari ni Kak Yong seperti biasa dalam cabaran live 30 hari. Jom bersama-sama Kak Yong. Kak Yong akan share kan segala apa yang Kak Yong alami, apa yang Kak Yong buat supaya orang kata dapat sedikit sebanyak membantu kawan-kawan, rakan sekasut dan juga orang lain yang sedang menghadapi situasi yang sama. Okey, kepada yang baru masuk, Kak Yong ucapkan terima kasih dan terima kasih kerana sudi menonton Kak Yong. Terima kasih kerana setia menanti live Kak Yong. Dan macam semua yang dah baca tajuk Kak Yong sedang down. Kak Yong tengah down. Okey. Tajuk tu bukanlah propas semata-mata, memang Kak Yong tengah down sekarang. Itu. Tapi kerana cabaran 30 hari yang Kak Yong kena buat, so Kak Yong kena bangkit. Kak Yong kena bangkit, kena cakap dengan diri. Padahal pagi tadi nak tidur nak tidur lagi. Nak tidur lagi tak nak bangun. Itu ciri-ciri orang yang tengah stres. Dia rasa nak tidur je. Dia tak nak fikir apa-apa. Dia tak nak fikir apa-apa, nak tidur je. Supaya bila tidur, bangun hilang. Tapi tak hilang. Dia ada lagi. Tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun, tidurlah. So jadilah kita orang yang bertambah-tambah makin banyak masalah. Sebab apa makin banyak masalah? Sebab bila kita tidur, kita tak buat kerja, kita tak ada save, kita tak ada duit. So akan datang masalah duit pula.
Itu belum lagi masalah anak. Bila anak dah tengok 3-4 hari ibu dia dah tak layan dia, so dia akan rasa macam dia pula buat hal. Makin-makin masalah tu jadi makin bertimpa-timpa sebab benda ni Kak Yung dah rasa. Jadi Kak Yung tak nak melalui fasa tu lagi. So apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung kena cepat bangkit. Tambahan Alhamdulillah cabaran 30 hari ni membuatkan Kak Yung makin kena kuat. Kalau aku tak buat, aku gagal. Kalau aku tak buat, aku gagal. So, Kak Yung nak cabar diri Kak Yung untuk live 30 hari ni. Jadi, bila nak buat tu, macam Kak Yung cakap sebelum ni kan, dalam fasa situasi Kak Yung sebagai ibu tunggal anak 6 orang dan kejaya sebagai health planner, perunding kesihatan Kowe, ada fasa-fasa yang kita akan rasa macam down, letih kan. Kak Yu cakap kan, sekarang memang dah kena lah. Memang benda ni reality tau. So macam mana Kak Yung down, Kak Yung boleh bercakap. Macam mana Kak Yung down, Kak Yung boleh live. Sebab memang kita kena berperang dengan otak, dengan minda kita. Kalau mentor Aizan Osman dia akan tunjuk macam ni kan. Sebab apa? Memang sebenarnya point dia adalah kat sini. Point dia adalah kat sini. Boleh komen tak? Jelas tak suara Kak Yung? Dan gambar Kak Yung macam mana? Okey tak? Okey, terima kasih. Okey, jadi cerita dia dekat sini. Macam mana Kak Yung kena bangkit sekarang yang Kak Yung tengah down ni. Okey, so apa yang Kak Yung buat adalah setiap kali Kak Yung ada rasa hati tak tenang, setiap kali Kak Yung akan rasa macam stres sangat-sangat, Kak Yung rasa macam serba tak kena, apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung tinggalkan kerja, walaupun kerja ni banyak ni tau, kerja banyak ni nak kena buat, banyak sangat benda yang nak buat, tapi Kak Yung tinggalkan semua benda, Kak Yung pergi ambil air semayang, Kak Yung mengaji. Okay, Kak Yung mengaji walaupun sekejap, padahal kadang-kadang kan customer tengah tunggu ni, ataupun hari ni aku kena buat submit, macam semalam Kak Yung kena submit order daripada customer, nak beli lombok, penapi udara kan. Tapi hati kita tak tenang. Kalau kita teruskan, dia akan jadi macam situasi tu akan jadi lebih teruk. So kita take a break, kita kena buat sesuatu. Jadi apa yang Kak Yung buat? Kak Yung pergi ambil semayang, lepas tu Kak Yung pergi mengaji. Ini orang kata cara masing-masing kan. Ada yang buat benda lain, ada masing-masing ada cara sendiri. Apa yang Kak Yung share ni adalah cara Kak Yung, dan Kak Yung harap kawan-kawan ataupun sesiapa saja yang mengalami situasi macam Kak Yung sedikit sebanyak boleh membantu, boleh kita berkongsi lah apa yang Kak Yung buat, inilah yang Kak Yung buat. Jadi kalau dapat membantu, Alhamdulillah, semoga mendapat manfaat lah. Okey, jadi Kak Yung rasa macam kita dapat rasa kan, ada perasaan tu, rasa macam kenapa ni macam tak karuan kan, gitu kan. So kita fikir apa yang aku buat. Kalau kita teruskan, macam Kak Yu cakap tadi, dia akan jadi situasi lebih rumit. Okey, situasi pertama tadi kerja. Kita mungkin akan lebih tersentap. Kalau kita tak betulkan dulu emosi kita, pertama mungkin kita akan tersentap. Sama dengan customer ke, dengan team ke, so better jangan. Tinggalkan semua kerja. Okey, itu pertama. Yang keduanya adalah anak. Anak kita kena sedar bahawa, macam Kak Yung lah, Kak Yung anak 6 orang kan. So Kak Yung kena sedar yang cabaran yang Kak Yung akan hadapi setiap hari besar. Cabaran dengan ragam anak-anak, dengan macam-macam lah, pasal rumah ini kita cerita pasal rumah, banyak. So kita kena hadapi, aku kena kuat dulu mental aku kena kuat dulu. Kalau kita dalam keadaan stres, kita tension, kita tak boleh hadap anak. Kalau ada anak, kita silap hari bulan, tak tahu nak cakap lah, sebab Kak Yung pernah melaluinya. Kak Yung stres sangat-sangat, tapi Kak Yung bawakan stres tu ngadap anak dia buat ragam sikit je. Kak Yung hampir hilang kawalan.
Lepas tu Kak Yung macam tersedar sendiri. Ya Allah, tahu apa kena dengan aku ni? Aku bukanlah teruk sangat macam ni. Sebab Kak Yung bukan jenis kalau pukul anak tu pukul dengan kemarahan. Kalau Kak Yung marah anak, Kak Yung akan denda dia. Kak Yung akan denda dia. Maksudnya macam contohnya Kak Yung kata, first Kak Yung akan bagi warning. Itu nanti kita akan kupas lah dalam topik bila anak buat salah kan. Kak Yung akan kupas nantilah insyaAllah. So bila kita kita kena rotan dia sikit je. Macam tu kan. Bukan pukul dengan kemarahan. Itu benda yang kita tak patut buat lah. Jadi Kak Yung fikir kenapa aku macam hilang kawalan ni? Padahal budak tu buat salah sikit je. Jadi Kak Yung cepat-cepat lari daripada situasi tu. Masuk bilik. Lepas tu Kak Yung kena sedar. Kena betulkan dulu mental Kak Yung. Kan betul. Kena betulkan dulu mental Kak Yung. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku jadi macam ni? Okay. So yang kedua tadi dengan anak. Yang ketiga tu kita punya persekitaran. Contohnya adik-beradik, WhatsApp group ke apa benda kan. Kalau misalnya kita tak betulkan emosi kita, itu akan jadi. Sama ada kita tersalah cakap ke, terkasar bahasa ke kan. Benda tu akan jadi kalau sebab kita punya emosi tak stabil. Jadinya first Kak Yung buat tadi adalah ambil semayang, mengaji. Itu yang Kak Yung selalu buat. Sebab Kak Yung sangat-sangat takut dengan emosi yang tak stabil ni. Dengan perasaan down ni. Bila down memang emosi tak stabil Okay. Jadi tadi bila kita jadi situasi tadi lagi teruk kan. Jadi kita kena kenal pasti. Okay, kita kena kenal pasti apa punca kenapa aku jadi macam ni. Sebab kita bukanlah down sepanjang masa. Ada waktu kita okay, betul tak? Jadi kenapa aku boleh okay dulu? Kak Yung buat macam tu. Kak Yung cakap dengan diri sendiri. Kak Yung kata, macam mana hari tu aku boleh okay? Kenapa hari ni aku down? Itu yang Kak Yung tanya balik pada diri sendiri. So kita kena kenal pasti punca. Kenal pasti punca. Padahal kita dah okay, tapi bila kita tengok balik kita rasa macam down. Kenapa aku jadi down ni? Kan? Lepas tu bila Kak Yung dah buat benda ni, Kak Yung rasa Kak Yung dapat kenal pasti, Kak Yung lah. Kak Yung dapat kenal pasti Kak Yung terlalu penat. Kak Yung terlalu penat. Dan yang kedua, Kak Yung rasa macam stres dengan yelah kita dalam bidang jualan ni kita macam Kak Yung dah letakkan target pada diri kita, pada diri Kak Yung. Kak Yung dah letakkan target. Bila nak capai target tu kita rasa macam kita stres, tapi sebenarnya benda tu kita boleh handle dekat sini. Kita boleh pull down. Jadi sekarang ni apa yang Kak Yung tadi dah kenal pasti punca, mungkin penat, dan kedua mungkin stres dengan nak capai target. Okay, so apa yang Kak Yung kena buat sekarang apa yang Kak Yung kena buat? Jadi Kak Yung macam penat. So Kak Yung kena buat set untuk hari cuti. Itu yang Kak Yung buat. Kak Yung kena set untuk hari cuti. Tadi Kak Yung dah buat dah. Okay, Kak Yung kan ada jadual kan? Jadi Kak Yung tengok jadual tu yang mana Kak Yung tak ada kelas. Yang mana yang Kak Yung tak ada kelas, bukan weekend lah, weekday dan kita kena ambil dalam masa yang tak lama. Mungkin besok atau lusa. Macam tu, dalam 3 hari yang terdekat. Janganlah minggu depan, bulan depan kan. Tak ada makna tu. So bila kita dah letakkan kita punya date untuk kita bercuti, kita terus automatik kita punya separuh down tadi dah boleh bangkit. Sebab kita rasa macam okay, aku buat dulu kerja. Lepas ni aku cuti. So cuti tu bermakna no handphone. Lepas tu tak nak fikir pasal kerja langsung. Itu adalah cuti. Bukan cuti sambil main handphone lagi, sambil WhatsApp customer lagi. Tak ada. Itu Kak Yung punya lah kan. Kalau orang lain-lain, masing-masing dengan lain cara. Ini apa yang Kak Yung share adalah apa yang Kak Yung buat lah. Moga-moga dia bermanfaat untuk korang semua kan. Okay, lepas tu apa yang Kak Yung buat lagi adalah bila Kak Yung dah susun cuti tu, Kak Yung rasa lega. Okay, so lepas tu kita ingat balik apa kita punya target. Apa Kak Yung punya target. Kalau Kak Yung tak buat sekarang, Kak Yung takkan dapat capai target tu. Dengan izin Allah. Allah suruh kita berusaha kan.
Okay, selepas kita berdoa, selepas kita solat, kita minta pada Allah. Lepas tu kita kena usaha lah. Benda tu takkan datang tergolek-golek macam tu, tak ada kan. So kita kena usaha. Usaha tu daripada mana? Ilham datang daripada Allah. Jadinya kita kena fikir apa aku nak buat. Perah otak tu. Apa aku nak buat untuk capai target tu. So first aku kena bangkit. Tak boleh melayan perasaan. Jangan melayan perasaan Jangan melayan perasaan. Jangan melayan perasaan. Itu yang Kak Yung sematkan dekat otak Kak Yung. Bila kita dah mula melayan perasaan, kita akan jadi lemau. Tengok macam Kak Yung jujur Kak Yung cakap. Benda ni berlaku semalam. Semalam adalah satu isu tu Adalah satu isu tu menyebabkan Kak Yung rasa macam tersentuh. Isu anak-anak tersentuh sampai ke dalam sampai ke ruang yang paling dalam. Macam mana nak sebut pun tak tahu. Yang paling dalam sangat-sangat, dia macam kat dalam tu ada satu hati kecil tu dia semalam tu tersentuh sampai sana. Tersentuh sampai sana yang membuatkan Kak Yung rasa macam termenung. Kak Yung terus termenung. Kak Yung termenung, Kak Yung terus down, lemah, lesu. Bila jadi macam tu, dia berlarutan sampai malam. Kak Yung dah cuba dah semalam tau. Kak Yung dah cuba buat benda lain, buat kerja lain. Tapi dia dah ada juga. Jadinya hari ni baru Kak Yung buat apa yang Kak Yung cakap tadilah. Jadinya bila kita terbawa-bawa sampai malam, dalam keadaan Kak Yung tidur semalam, Kak Yung dalam keadaan yang sama, automatik Kak Yung akan mimpi benda sedih. Bila kita mimpi benda sedih, Kak Yung akan bangun dalam keadaan Kak Yung sedih. Itu yang berlaku pada Kak Yung semalam dan hari ini. Pagi ni tadi Kak Yung rasa macam tak nak bangun. Tapi Kak Yung cakap dengan otak Kak Yung, kata aku kena fikir apa target aku. Hai, Assalamualaikum Asila. Apa khabar Asila? Terima kasih kerana menonton Kak Yung. Asila boleh tolong Kak Yung tekan butang share boleh bersama-sama lah. Asila Asila pun pernah kena apa yang Kak Yung rasa kan. Kebanyakan kita ni yang sekasut ni memang kita akan merasai benda yang sama. Apa nak cakap perkataan tu macam selalunya lah. Apa nak cakap macam bukan kebetulan. Apa perkataan yang sesuai? Tak tahulah nak cakap apa perkataan yang sesuai tu. Yang semua orang yang dalam keadaan kita akan merasai benda yang sama. Dia akan merasai benda yang sama. Kebanyakannya, kebanyakannya. Ya Allah, apalah perkataan tu pun dah susah nak sebut. Kebanyakannya akan melalui benda yang sama. Mungkin sebab kita seorang-seorang kan, kita rasa penat, kita rasa macam lost, down, sebab kita nak capai sesuatu benda kita tak dapat. Gitu kan. Jadi ini adalah apa yang Kak Yung buat. Jadinya Kak Yung cuba elakkanlah benda-benda yang membuatkan Kak Yung down. Lepas kita ingatkan balik apa target kita, kita kena bangkit. Aku kena bangkit, aku kena bangun, aku kena buat. Aku kena buat sesuatu. Kalau aku tak buat sesuatu, aku tak dapat. Itu yang Kak Yung buat lah. Okay. So macam hari ni, ini yang Kak Yung buat lah. Sebab Kak Yung tahu, aku dalam cabaran. Aku dalam cabaran 30 hari. So aku kena buat. Kan? Jadi Alhamdulillah Kak Yung dalam keadaan macam ni, Kak Yung boleh menyampaikan juga pada korang semua. Dan tolong doakan Kak Yung Tolong doakan Kak Yung. Kak Yung juga adalah manusia biasa yang sangat-sangat perlukan support daripada semua dan sangat-sangat perlukan doa daripada semua. Dan semalam semalam mak ada call Kak Yung. Kalau mak dengar ni kan, hai mak, Assalamualaikum mak. Okay. Adalah cerita dengan mak kan. Tak nak cerita lah. Kita borak-borak tepi nanti mak ya.
Sebenarnya Kak Yung, bila Kak Yung buat live, Kak Yung malu tau. Malu nak bagi mak dengar. Tapi ada adik Kak Yung yang seorang nakal tu, dia bagi tahu kat mak. Lepas tu mak pun dah jadi penonton. Tu yang Kak Yung jadi macam takut lah kan. Tak tahu kenapa sebab rasa macam malu kot. Okay, kembali kepada topik kita. Kita dah kenal pasti punca tadi kita dah kenal pasti punca, kenapa kita tiba-tiba down. So bila kita dah kenal pasti punca tu, kita tulis. Kita tulis apa yang punca menyebabkan kita jadi down ni, supaya lepas ni kita cuba elakkan. Kita cuba elakkan jangan sampai berlarutan lagi. Untuk lain kali jangan jadi macam ni lagi. Sebab susah tau. Serius Kak yang cakap. Macam Lala dah pernah kena kan. Macam mana La buat? Kalau boleh share lah. Apa yang La buat supaya La boleh bangkit dalam masa yang cepat. Tak berlarutan berhari-hari. Sebab kita ni ada tanggungjawab kan. Kita ada nak kena hadap anak. Kita nak masak. Bukan boleh macam dulu. Dulu tu kalau kita stres, kita down, kita cakap dengan laki kita, bang ada tengah pening lah, tengah ni sakit lah, apa migraine lah kan. So kita dalam keadaan macam tu, kita dah boleh cakap dengan dia dan dia pun dah boleh take over all semua tugas-tugas kita. Kita boleh lepas tangan dalam masa sehari ke kan, 2 hari ke, kita boleh lepas tangan. La tak layan perasaan down. Tengok kan. La ni pun seorang yang kuat tau, sangat-sangat kuat. Dia adalah rakan sekasut Kak Yung. Buat tak tahu je kan lah. Betul lah. Kita kuat lah InsyaAllah. Doakan Kak Yung jugalah Kak Yung pun sedang, bukanlah sekuat mana orang kata Kak Yung kuat. Sebenarnya acah-acah kuat kot. Macam cabaran live ni pun Kak Yung memang saja cabar diri Kak Yung. Bukanlah sebabkan Kak Yung live sebab Kak Yung ni handal, berjaya, kuat. Tidak. Tapi Kak Yung nak menaikkan semangat Kak Yung supaya Kak Yung dapat menjadi seseorang yang dapat memberi manfaat kan. Tak boleh nak layan down lama-lama. Betul lah. Betul. Itu sebab Kak Yung kan bila baca dalam grup kan, kawan-kawan rakan sekasut kita yang meluahkan perasaan, Kak Yung tak tahu macam mana nak nasihat diorang. Kak Yung tak pandai. Kak Yung tak reti macam mana aku nak cakap dengan diorang. Tapi kita nak nasihat. Bukan nak nasihat, sebenarnya nak share. Sebab kita dah lalui fasa tu. Kita dah lalui fasa kehilangan tu. Walaupun Kak Yung bukan lalui semua, Kak Yung baru setahun kehilangan. Tapi apa yang Kak Yung dah lalui sepanjang setahun ni, Kak Yung nak share pada rakan Kak Yung tu. Sebab dia baru sahaja kehilangan dan dia melalui fasa yang Kak Yung melalui dulu. Jadi Kak Yung ni rasa kan, Kak Yung niat dalam hati, ya Allah, macam manalah aku nak share, macam manalah aku nak bantu dia ni, ya Allah. Lepas tu mungkin Allah ilhamkan Kak Yung untuk buat live ni kan, supaya Kak Yung dapat share dengan kawan-kawan yang baru kehilangan. Tapi Kak Yung taklah expect orang kata Kak Yung dapat pulihkan dia ke apa. Tapi sekadar apa yang Kak Yung mampu. Ini yang Kak Yung mampu. Sebab kadang-kadang kan kalau kita nak nasihat secara personally, kita nak cakap sekian bombang. Tapi kadang-kadang kita rasa macam aku pun dalam keadaan down, aku pun tengah tak stabil, macam mana aku nak nasihat orang, betul tak? Ada tak korang rasa perasaan tu? Kan? Tapi Kak Yung kata, apa yang aku boleh bantu, yang aku mampu. Tu yang Kak Yung tanya diri Kak Yung sebelum Kak Yung start live hari tu. Apa yang aku dapat bantu orang lain dengan apa yang aku mampu. Sebab kita dalam keadaan sekarang nak bantu duit pun, yelah, orang kata sikit-sikit boleh lah kan. Dalam keadaan kita pun adik-beradik ramai, mak lagi kan. So tanggungan tu masih ada dengan mak, dengan adik-beradik. Adik-beradik Kak Yung 10 orang tau.
Jadinya Kak Yung fikir kat situ, apa yang aku mampu bantu. So why not Kak Yung sharekan apa yang Kak Yung, why not Kak Yung sharekan apa yang Kak Yung lalui, apa yang Kak Yung alami. Kak Yung pernah tak fikir, tak risau? Kak Yung pernah fikir tak risau di hari tua nanti macam mana? Oh, itu memang Kak Yung tak nak fikir. Bukan tak pernah, Kak Yung pernah fikir tak? Bukan tak pernah tak fikir. Tapi Kak Yung tak nak fikir. Sebab Ustaz Farid, masa arwah kena stroke hari tu, Kak Yung ada panggil Ustaz datang rumah. Sebab Kak Yung rasa macam kesian sangat dengan arwah. Masa tu Kak Yung baru je, arwah baru je stroke. Arwah baru je stroke dalam beberapa bulan. Bila anak-anak masing-masing besar. Okey, faham. Maksudnya Kak Yung hari tu kan, dalam beberapa bulan, Kak Yung pun sendiri lost tau. Kak Yung pun sendiri sebab, yelah, Kak Yung macam mana nak hadap kan dengan keadaan yang Kak Yung terpaksa jaga arwah tengah stroke, lumpuh separuh badan langsung tak boleh bangun, langsung tak boleh duduk pun Kak Yung kena sandar. Anak-anak, adik-adik beradik, arwah, adik-beradik Kak Yung semua turun padang bantu bersandar kat belakang arwah untuk arwah duduk. Sampai macam tu sekali. Jadi Kak Yung pun masa tu memang Kak Yung fikir aku perlukan seseorang. So Kak Yung cari, alhamdulillah masa tu dapat Ustaz Farid Ustaz Farid Abu Aulia. Kak Yung panggil datang rumah. Alhamdulillah Ustaz pun banyak membantu Kak Yung masa tu. Ustaz Farid datang ke rumah dan mengajar dan ada bagi sharing kat kami lah. Ustaz tu kata apa tau? Okey, macam ni je cikgu. Dia panggil arwah cikgu kan. Macam ni cikgu, Kak. Kita boleh fikir apa yang kita boleh kawal. Kita boleh fikir apa yang kita boleh kawal. Benda yang kita tak boleh kawal, jangan buat kerja Allah. Benda tu macam roket yang masuk. Zoo. Kan? Masuk dalam jantung Kak Yung. Okey, benda tu cukup menenangkan Kak Yung sampai Kak Yung pegang sampai sekarang. Ustaz kata kita jangan sesekali buat kerja Allah. Itu semua kita serah je pada Allah. Sebab Allah yang akan menentukan apa kita nanti. Alam Kak Yung dah berbunyi. Hari ni Kak Yung ada kena pergi sekolah. Ada cikgu panggil untuk ambil bantuan anak Kak Yung yang Kak Cik tu. Terima kasih banyak-banyak tau. Pihak sekolah sangat-sangat support Kak Yung. Alhamdulillah, terima kasih pihak sekolah Damansara, sekolah arwah lah. Sentiasa tak lupakan Kak Yung. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua guru-guru, semua bukan setakat guru je, daripada staff, kerani, semualah. Alhamdulillah banyak membantu Kak Yung. Terima kasih banyak tau. Semua yang bantu Kak Yung. Okey, kita balik kepada tadi. Ustaz cakap jangan buat kerja Allah. Itu yang Kak Yung pegang. Jadi sampai sekarang bila ada sesuatu Kak Yung terfikir yang love you too Sheila. Love you too lah. Okey, apa benda yang Kak Yung rasa macam bukan di bawah kawalan aku. So Kak Yung tak nak fikir. Kak Yung akan leave it to Allah. Leave it to Allah. Ya Allah Tuanku, aku serahkan segalanya kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau melihat keadaan hamba-Mu. Doa yang pernah Kak Yung share sebelum ni kan. Ya Allah Tuanku, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ya Allah Tuanku, aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau melihat keadaan hamba-Mu. Itu yang Kak Yung buat. Alhamdulillah Kak Yung takkan fikir benda-benda. Sebab Kak Yung ni adalah pesakit migraine yang tahap kritikal. Boleh katakan kalau komputer ada hard disk kan. So hard disk tu hanya 10% je boleh pakai. Macam tu. Itulah otak Kak Yung. Yang macam Kak Yung share sebelum ni. Kak Yung adalah sebelum arwah sakit, Kak Yung adalah pesakit tega yang hospital merupakan hospital kedua rumah kedua Kak Yung. Hospital tu merupakan rumah kedua Kak Yung. Arwah lah yang angkut anak kiri kanan dengan raga lagi Kak Yung tak tahu macam mana dibawa. Anak, lepas tu raga. Raga tu sebab Kak Yung ni, Kak Yung tak suka makan hospital. Teruk kan Kak Yung kan. Bukan teruk macam mana, entahlah. Kadang-kadang Kak Yung rasa macam teruknya aku menyusahkan laki aku. Rasa macam tu tau.
Sebab tapi yelah, Kak Yung kadang-kadang tak tahu nak cakap macam mana manja sangat kot. Kalau kita fikir pun rancang apa-apa pun belum tentu dijadikan buat semua otak. Betul. Betul lah. Kalau kita fikir pun, kalau kita rancang lah apa pun. Sebenarnya perancangan Kak Yung dengan arwah suami Kak Yung kan, kami nak balik kampung. Nak jaga nenek. Tapi Allah sebaik-baik perancang. Buan dah meninggal, husband kena abang pun kena stroke. Jadi duduklah kami dekat sini Damansara ni kan. Sampai dia dah tak ada pun Kak Yung masih di sini. Dan arwah pun kubur dekat sini. So Kak Yung rasa macam biarlah Allah yang menentukan bila Kak Yung nak balik kampung, bila Kak Yung sampai bila Kak Yung duduk KL. Kita hanya merancang. Kita tak salah untuk kita merancang. Tapi lepas kita rancang tu, leave it to Allah. Itu je. Sama juga yang kita lalui, kita dah plan sesama yang tu kan. Tiba jadi macam ni. Betul lah. Tak boleh dikenang lah kan. Kita rasa macam tak nak fikir jauh-jauh sangat. Kita plan sekadar apa yang kita boleh plan. Lepas tu kita serahkan pada Allah. Berbalik kepada Kak Yung tadi. Okay, Kak Yung pesakit migraine tega. Pesakit, orang kata boleh letak ke pesakit kronik lah. Migraine tahap kronik. Gitu kan. So bila Kak Yung kerap masuk hospital, arwah bangun, lepas tu tekak Kak Yung. Kak Yung jenis tak berapa boleh makan luar sangat. Sesekali boleh, tapi tak boleh hari-hari. Cukup 2 hari, 3 hari Kak Yung akan loya, muntah. Sebab Kak Yung tak tahan Ajinomoto. Kak Yung tak tahan Ajinomoto. So bila kita makan kat kedai tu, kita boleh rasa Ajinomoto dia terlalu banyak. So benda tu meloyakan Kak Yung. Jadi Kak Yung walaupun makan nasi putih dengan telur kicap, cukup dah. Itu cukup sangat bagi Kak Yung. Lepas tu kena ada cili padi 3 biji. Itu anak-anak Kak Yung pun dah tahu dah. Suami Kak Yung pun dah tahu dah. Mesti kena ada cili padi 3 biji. Tak tahulah kenapa 3 biji. Sebab cukup dengan satu sepinggan nasi tu dengan 3 cili padi kan. Nak Kak Yung dah pandai dah. Bila dia buat Maggi ke dia bagi apa-apa Kak Yung makan, mesti 3 biji lada. Tu PL Kak Yung Jadi arwah memang dia nak masak juga. Sebab dia kesian kan. Kak Yung pun tak boleh makan nasi. Lepas tu bila sampai hospital, dia yang habiskan nasi hospital Kak Yung. Kak Yung pun tak tahu dia suka makan nasi hospital ke apa kan. Okay. Jadi masa tu Kak Yung dah rasa macam banyak sangat Kak Yung dah bebankan dia tu, sebab Kak Yung sikit pun Kak Yung tak ada rasa beban dalam menjaga dia. Sebab dia dah terlalu banyak susah untuk Kak Yung. Okay. Jadi kita berbalik kepada tadi, kita cuba elakkan perkara-perkara yang buatkan kita down kita cuba elakkan perkara yang buatkan kita down. Okay, seterusnya poin yang Kak Yung buat adalah Kak Yung keluar daripada zon selesa. Macam yang Kak Yung cakap tadi lah, kita keluar daripada zon selesa. Dalam keadaan zon selesa, apa yang Kak Yung masukkan dengan zon selesa? Maksud Kak Yung selesa tu, maksud Kak Yung adalah macam tadilah Kak Yung cakap. Kak Yung rasa macam Kak Yung nak tidur. Kak Yung rasa macam Kak Yung nak tidur, tak nak fikir apa-apa. Itulah maksud Kak Yung zon selesa tu. So kita kena bangkit, kita kena buat sesuatu, cari aura positif. Cari aura positif. Dekat rumah Kak Yung ni ada lombok. Lombok ni adalah penapis udara Kowe yang boleh menyebarkan ion negatif natural. So Kak Yung akan duduk kat sebelah lombok dan Kak Yung akan bertenang. Macam lombok ni, kenapa nama dia lombok? Lombok ni nama dia lombok sebabkan pencipta penapis udara lombok ni, dia nak bawa suasana lombok. Di lombok lombok negara Indonesia Lombok Lombok ni ada sebuah pantai yang memang dia ada mengeluarkan ion negatif nature. Kalau siapa pandai boleh Google negatif ion nature. Ion negatif nature, negatif ion nature. Lebih kurang macam tu kan. Cuba Google, hanya boleh terdapat di hutan rimba, air terjun dan pantai-pantai macam tu. Jadi pencipta Lombok ni dia nak bawa suasana macam tu di rumah.
So itulah terhasilnya lombok ni di samping kelebihan dia yang lain lah. So dia macam kucing kucing pernah dengar tak kisah kucing? Kucing ni ada, dia pun menyebarkan ion negative nature. Dia boleh sedut kita punya stres. Itu sebab orang kata lombok ni anti stres. Jadi Kak Yung duduk kat sebelah lombok ni, Kak Yung rasa macam untuk bertenang kan. Kak Yung akan duduk sebelah, jauhkan daripada handphone, duduk sebelah lombok ni, bersandar dan pejam mata, relax. Kita relaxkan diri. Alhamdulillah memang ada rasa tenang tu. Walau kalau macam kita tengah penat stres, cubalah buat. Siapa yang ada lombok tu cuba buat kat rumah Okey. Kita cari aura. Sedut aura, contoh macam Kak Yung dalam Kowe, Kak Yung ada group support under HM kan, under manager. So dalam tu aura dia sangat positif. Itulah kelebihan sebagai salesperson Tak kisah Kowe ke, insurans ke, apa lagi? Apa saja salesperson, apa saja juru jual, dia ada satu motivasi yang sangat tinggi. So sesiapa yang rasa macam dah cuba macam-macam, tak boleh juga move on, tak boleh juga bangkit, cuba korang join mana-mana join untuk jadi salesperson. Maksud Kak Yung, join untuk jadi salesperson. Jujur Kak Yung cakap jujur Kak Yung cakap, bukan Kowe saja. Insurans, apa lagi? Produk-produk pun sebenarnya banyak. Hartanah. Oh dahsyat. Ini semua yang power punya, dia punya level motivasi dia, level untuk mengubah diri dia. Memang power lah. Jadi kita join bukan sebab kita nak cari duit, tapi kita join sebab kita nak motivasi, nak cari aura positif tu. Kita nak cari aura circle yang support. Jadi automatik selepas kita join tu, mana nak tahu rezeki kan? Dekat situ rezeki korang dapat buat duit. Alhamdulillah lah rezeki kan. So kita serampang dua mata, sambil menyelam sambil minum air. Group support, motivasi dan juga income. Sebab Kak Yung dah rasa benda tu tau. Kak Yung rasa macam bila kita agak-agak lost, agak-agak kita down. So bila kita masuk dalam group, kita aktifkan diri kita dalam group, dia akan jadi rasa macam satu aura yang aura yang dahsyat. Buatkan kita jadi bangkit, kita jadi sedar diri dan kita lupa masalah kita tadi. Okey. Yang terakhir sekali adalah minum air secukupnya. Ini adalah penting tau. Ini adalah sangat penting. Minum air secukupnya. Kak Yung kan, ini botol 800 liter. Kak Yung satu hari lebih kurang dalam 5 kot. 5 kali isi air. Ini ada kajian tau, tapi Kak Yung tak pakar dalam bab ni. Boleh Google. Sebab badan kita memerlukan 70% air. Badan kita memerlukan 70% air. Anak Kak Yung pernah cerita dengan anak Kak Yung tau. Anak Kak Yung jawab apa? Anak Kak Yung jawab, takkan masa fikir pun perlukan air. Kak Yung kata, ya. Bukan masa kita nak exercise je kita perlukan air. Masa kita fikir, otak kita, darah kita mengalir ke otak ni. Mengalir. Apabila otak berhubung, kan iklan tu kan, apabila otak berhubung. Sebenarnya berhubung tu adalah macam Kak Yung tak pakar dalam bab ni tau. Minta maaf kalau Kak Yung salah. Ini adalah Kak Yung punya pemikiran. Tapi fakta air ni betul. Badan kita memerlukan 70% air. Tapi sebabkan Kak Yung nak menjawab persoalan anak Kak Yung tadi, takkan dekat otak pun kita fikir nak perlukan air. Kak Yung, benda tu Kak Yung tak ada mahir dan arif dalam nak cerita pasal sains semua tu kan. Jadi Kak Yung hanya fikir pasal logik. Kak Yung jawab dia dengan jawapan yang logik lah. Jadi sebab otak tu ada salur darah tu, lepas tu nanti kita perlukan air, macam mana kita nak handle, macam mana kita nak berfikir. Sebab Kak Yung macam tu, bila Kak Yung macam stuck, pening kepala, Kak Yung perlukan air kosong.
Bila lepas minum air kosong, automatik Kak Yung punya otak ni rasa macam lega. Tak tahu macam mana nak cakap kan. Kalau ada sesiapa yang rajin boleh Google. Boleh Google kan. Boleh Google macam mana fungsi air dekat otak kita. Kalau ada yang arif atau ada info tentang benda ni boleh dropkan komen. Boleh komen di ruangan komen. Ceritakan sedikit supaya ramai orang boleh tahu tentang kepentingan air kosong. Air kosong, wajiblah air kosong kowe kan. Sebab dia air kowe ni air tapisan lah. Air tapisan sehalus 0.0001 mikron. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Kak Yung harap dapat membantu lah, dan semua kawan-kawan Kak Yung dan semua, tak kira siapa pun yang menghadapi situasi macam Kak Yung, kod lah boleh membantu sedikit sebanyak. Kak Yung harap dia bermanfaat untuk semua. Dan Kak Yung minta maaf kalau sekiranya Kak Yung ada salah silap dalam sepanjang Kak Yung bercakap. Kak Yung ada tersalah cakap ke, tersalah info ke, maafkan Kak Yung. Kak Yung harapkan korang semua sentiasa sihat. Kak Yung harapkan Allah kurniakan kita kesabaran, ketabahan, ketenangan, tu paling penting untuk kita menghadapi apa yang kita lalui sekarang. Dan sebelum kita memikirkan membuat sesuatu yang benda tak elok, kita fikir satu benda. Ujian aku macam ni, ramai lagi orang lain yang diuji dengan lebih hebat, yang lebih teruk. Kalau kita diuji macam ni, ada yang lebih teruk. Ada yang lebih berat ujian diorang. Ya Allah, Masya Allah. Macam kisah kawan Kak Yung dalam tengah mengandung anak 6 bulan suami dia pergi, anak sulung, macam mana agaknya dia tanggung. Faham tak? So sangat-sangat tau. Sangat-sangat benda ni kita kenang lah. Jadi bila kita kenang tu kita akan rasa bersyukur. So banyakkan bersyukur pada Allah. Segala apa yang kita dapat ni Allah dah tahu dah. Ini yang terbaik untuk kita. Na'udzubillah. Kalau kita diuji dengan anak-anak, kehilangan anak, na'udzubillah, memang tak tahu nak cakap macam mana kan. Kita tak mampu. Jadi Allah tahu kita tak mampu. Okay. So insyaAllah kita jumpa di esok hari. Tolong doakan Kak Yung. Ya Allah, ya Tuhanku. Moga Kak Yung terus tabah. Moga Kak Yung dan rakan-rakan Kak Yung. Moga kami terus tabah menghadapi apa je situasi mendatang. Apa je onak duri. Apa je stres dan tekanan yang mendatang. Tolong ya Allah, doakan kami tenang, doakan kami dapat lalui dengan baik, dengan lancar. Moga Allah pemudahkan urusan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, di sini dulu kita berhenti. InsyaAllah kita jumpa esok hari dalam cabaran live 30 hari Kak Yung. Tolong doakan Kak Yung dapat lancar sepanjang live Kak Yung 30 hari. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Kak Yung. Okey, bye. Assalamualaikum. Sayang korang semua. Bye.